this meeting. Okay. Alright. So kita juga ada live dekat kita punya Facebook group. So siapa yang join dekat siapa yang join melalui Zoom, so kita boleh bersembang lah. Siapa yang every live, okay, sama juga, tak ada masalah. Cuma kalau dekat Zoom ni kita boleh tengoklah chat dia. Kalau Facebook live saya tak boleh nak tengok chat. Okay, tuan-tuan puan, jom kita start tuan-tuan puan. Boleh kita start sekarang Ready? Dah ada buku nota? Saya masih batuk sampai sekarang, insyaAllah saya akan cuba yang terbaik. Okay, so tuan-tuan puan. Okay, dekat berapa ramai sini yang ada kedai, yang buat bisnes dia ada kedai, dan siapa pula buat online? So kalau korang buat bisnes secara online, just tulis online. Kalau ada kedai, just tulis kedai. Okay, so berapa ramai dekat sini, boleh saya tahu berapa ramai dekat sini buat bisnes online? Berapa tahunkah anda bermula? Dua-dua. Okay, SD ada. Dua-dua. Okay, bagus ni dua-dua. Boleh buat guerrilla marketing. Okay. Ajak orang datang ke kedai. Okay. Itu nantilah. Kalau nak tahu detail tu, boleh datang nanti 9 hari bulan. Online 2016. Alright, bagus. 2016. Ada online juga. Dah 3 tahun. Oh, Sanuddin dah 3 tahun. So, ada dekat sini 2016, ada yang 3 tahun. Okay. Ada yang dah 5 tahun, 2016. Saya baru je join. Okay, baru tak ada masalah. Baru tak ada masalah. Sebab kita pun ada student yang baru juga buat online sebulan ke 2 bulan. Macam tu. Pun dia boleh buat jualan juga secara online. Kalau ada strategi, ada ilmu yang betul, insyaAllah kita boleh buat. So, tuan-tuan dan puan, jom kita start sekarang. Sebab masa kita pendek je. Okay, tapi saya cuba bagi seberapa banyak. InsyaAllah. So, tuan-tuan dan puan, kita buat bisnes online. Betul? So, bila kita buat bisnes online, tentulah kita nak tunjukkan kita punya produk. Kita nak war-warkan kita punya produk. Tak ada suara? Ya ke? Okey, siapa dekat sini boleh dengar suara saya dengan jelas? Boleh tak tolong komen? Ada orang cakap tak ada suara? Okey, berapa jelas? Boleh tak komen 10 ke, 3 ke, 2? So, saya boleh adjust sebelum saya start. Okey, semua jelas? Jelas, 10, 10, 10. Okey, sekejap kita tengok apa yang kita boleh bantu. Siapa yang cakap tak ada suara ni? Ashifa Anggun. Okey, siapa boleh bantu dia? Mungkin Puan Farah. Loci boleh ke bantu dia orang? Ashifa Anggun dia cakap dia tak dengar. Yang lain jelas. Okey, kalau yang lain jelas, so Ashifa Anggun tak clear, maksudnya mungkin kena pakai earphone atau cuba guna device lain. Cuba guna device lain. Kat phone tak dengar. Okey, yang dekat phone, siapa guna phone boleh dengar tak? Sebab Ashifa cakap dekat telefon pun tak dengar. Okey, kalau tak dengar, dekat phone jelas, Atikah cakap jelas. Phone okey. Mungkin Puan Ashifa cuba try audio tu, adjust audio tu. Sebab yang lain okey. Maksudnya bukan dekat saya, mungkin dekat side Puan. Okey, mungkin Puan boleh adjust dekat situ. Puan dengar, okey, semua dengar, alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan. So, ramai dekat sini dah buat bisnes online 3 tahun, ada yang 5 tahun. Okay, so kita semua ada cabaran masing-masing, especially cabaran krisis pandemik ni, krisis kesihatan ni. So banyak kita cuba adjust, banyak kita cuba try macam mana kita boleh sustain. Di musim pandemik ni tuan-tuan puan, jangan terlalu fikirkan keuntungan yang besar, tapi fikir macam mana kita boleh sustain dan kita bangkit kembali selepas pandemik. So mungkin 1 hari bulan nanti dah beralih ke pandemik ke endemik. Mungkin dekat situ kita boleh bangkit semula, boleh kembangkan balik bisnes kita. Mungkin yang paling terkesan itulah pelancongan dan sebagainya. So, jom kita start sekarang. Okey, tuan-tuan puan. Apakah copywriting, tuan-tuan puan? Apa tu ayat menjual copywriting, tuan-tuan puan?
Boleh tuan-tuan share dengan saya tak? Apakah copywriting yang tuan-tuan dan puan-puan faham mengenai copywriting? Boleh tak share? Apa yang korang faham copywriting tu? Sekejap, nanti saya nak share screen. Okey tuan-puan, jom kita start. Okey tuan-puan, nak cerita ayat menarik perhatian, okey? Okey. Ayat menarik perhatian, cerita, okey tuan-puan. Semua betul tuan-puan. Mesej untuk orang bertindak. Okey. Dalam bisnes tak ada yang salah. Yang ada adalah salah faham. Ayat jelas dan sorry. Okey. So tuan-puan, copywriting ni adalah kita nak berikan maklumat mengenai kita punya bisnes. So copywriting ni juga kita biasa dengar copywriting dalam bahasa Inggeris. Mungkin ayat-ayat menjual. Ataupun ayat kita nak pujuk pelanggan supaya beli kita punya produk. So bagaimana kita nak menghasilkan ayat-ayat jualan ataupun ayat jualan yang convert. Maksudnya orang tengok ayat tu, orang dah, oh aku mesti kena beli ni. Aku mesti kena dapatkan sekarang, bukannya besok, bukannya bulan depan. So, bagaimana kita nak membuat ayat jualan yang convert ni? Okay, pertama sekali tuan-tuan, saya nak share screen. Saya cuba nak tulis. Allah. Tapi tulisan saya tak cantik. Hopefully all faham lah. Okay, so tuan-tuan, bagaimana kita nak menghasilkan ayat jualan yang convert? Okay, bagaimana? So, bagaimana nak buat ayat jualan yang convert? Tiba-tiba saya nervous pula malam ni. Okay, so bagaimana tuan-tuan? Ada beberapa tips yang saya nak share. Okay, so mungkin saya share 7 sebab dalam poster pun 7. Okay, ini based on apa pengalaman saya. Dah run, saya gunakan benda ni untuk saya run Facebook marketing, Facebook ads. Okay, untuk tarik orang datang ke kedai, datang ataupun ambil kita punya servis. Okay tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali tuan-tuan, sebelum kita nak buat marketing, sebelum kita nak buat ayat jualan, kita nak tulis copywriting kita, pertama sekali tuan-puan, bagaimana kita nak buat adalah first kali kita kena tahu, kita kena kenali siapa audience kita, siapa bakal sasaran pelanggan kita, siapa sasaran pelanggan kita. Boleh nampak tak saya tulis tu? Tapi memang tak cantik sikit lah. Okay? Siapa kita punya audience? Siapakah kita punya sasaran pelanggan yang kita nak target? Oh, sekejap. Alright. So tuan-tuan. So, bagaimana kita nak dapatkan kita punya pelanggan ni? Siapa sasaran pelanggan ni? So, macam mana tuan-tuan? Kalau korang buat macam mana? Okay? So, you all dah ada buat 5 tahun, 3 tahun. So, macam mana you all kenali pelanggan you all? So, kepada yang baru, you all boleh tengok ni macam mana. Sebab kita kadang-kadang, bila kita terlalu general, kita tak tahu kita punya pelanggan siapa. Okay? Kita tak tahu kita nak jual kepada siapa. Sebab tu, bila kita buat ads, okay, kita cuba nak promote ataupun iklankan kita punya bisnes, kita punya produk, susah nak customer ataupun bakal prospek kita nak engage dengan kita. Sebab apa? Sebab kita tak kenal siapa kita punya audience. Siapakah sasaran pelanggan yang kita nak. So tuan-tuan, macam mana kita nak dapat ni adalah kita kena tahu dulu, kita kena buat avatar. Customer avatar. Sebelum kita buat copywriting ni, kita kena buat customer avatar dulu. Okay? Customer avatar. So, kita kena tahu jantina dia. Jantina dia. Adakah produk kita ni untuk lelaki ataupun produk kita ni untuk wanita? Ataupun produk kita ni untuk kedua-duanya sekali. Kita kena clear ni tuan-tuan. Sebab apa? Bila kita tak tahu siapa golongan sasaran pelanggan kita nak, susah kita nak buat copywriting. Susah kita nak menulis ayat menjual. Tapi kalau kita tahu siapa dia, senang tak kita nak buat ayat menjual? Kita dah clear dah, kita punya pelanggan perempuan, wanita, umur 30-44 tahun, duduk di KL. Masalah dia apa?
Senang tak kita nak buat ayat jualan? Compare kalau kita tak tahu. Cuba tuan-tuan dan puan-puan komen. Senang ke susah kalau kita clear siapa kita punya pelanggan? Tak nampak ah. Okey tuan-tuan, senang. Senang. Yes, betul. Kalau kita clear siapa kita punya pelanggan, senang sebenarnya. Sebab tu tuan-tuan, jangan buat silap. Okey? Nak tekan ads, nak buat apa sekalipun, pertama sekali kena tahu siapa kita punya customer. Siapakah golongan pelanggan yang kita nak target. Okey? Kita kena tahu umur dia berapa. Umur dia berapa? Okey, mungkin ada di kalangan korang yang jual produk mungkin untuk bayi. So, mungkin orang boleh target umur yang 30 ataupun 28 ke umur 40. Wanita yang dah berkahwin. Mungkin kalau orang jual tudung, mungkin boleh target umur yang 28 ke 35. Okay? Mungkin dia kerja government ke apa ke. So, senang tak? Sebab apa? Bila korang clear ni, baru senang nak tulis. Oh, sis, selalu lambat pergi kerja sebab iron baju, iron tudung ke apa ke. Sebab tak? Spesifikkan tuan-tuan dan puan. Dan kena tahu juga di mana lokasi mereka berada. Jangan letak satu dunia. Tawan kita punya daerah dulu tuan-tuan dan puan. Buat marketing. Agresifkan. Buat guerrilla marketing kita punya lokasi dulu. Baru kita pergi ke seterusnya. So, boleh dapat? So, poin pertama ni, ini dia. Kita kena tahu siapa kita punya audience. Sebelum kita nak menulis ayat jualan, buat dulu kita tulislah avatar dulu, pre-marketing semua tu, tulis dulu. So bila dah tulislah dekat Excel ke apa, kita punya copywriting dan sebagainya, then barulah kita buat posting dekat Facebook. Itu lebih targeted daripada kita main tulis je. Sebab kita ada beberapa yang kita tengok yang terlalu banyak emoji lah, apalah semualah. Okay? So itu poin pertama tuan-tuan dan puan. Saya akan share, kalau ada masa saya akan share lebih. Kalau tak, saya share sampai 7 ataupun lebih. Okay, yang kedua adalah tuan-tuan dan puan, untuk menulis tuan-tuan dan puan, guna bahasa audience. Guna bahasa audience. Okay? Bahasa audience. Sebab tu tuan-tuan, bila kita tahu kategori pelanggan kita, barulah kita senang nak tulis macam mana ayat-ayat tu. Okay? Sebab tu kena spesifik sampai kategori pelanggan kita. Okay? Kalau korporat, takkan kita tulis, "Hi sis." "Hi sis." Takkan nak tulis macam tu, orang korporat. Tak kena lah. Sebab tu kita target orang korporat tapi tulis ayat macam pasar. Kena tak tuan-tuan dan puan? Kena tak? Adakah orang tu nak engage dengan kita? Kita nak buat projek berjuta-juta ni. Tapi kita tulis bahasa pasar macam kita tengah bercakap sekarang ni. Kena tak? So kena, mesti tak? Betul, memang tak. So bahasa audience tu, kita nak tengok siapa audience kita. Adakah golongan biasa macam kita? Ataupun kita nak target orang yang korporat. Kita kena clear dulu. Sebab tu penting sekali kita kena kenal siapa audience kita tadi. Bahasa audience tu maksudnya, okey Puan Fadilah, Nomi, contoh bahasa audience adalah kalau kalau kita bahasa Malaysia yang apa nama tu, skema tu kan, kita tulis, oh awak nak makan di mana, semua tu. So kalau kita bahasa online ni kita tulis, "Hi sis, selalu lambat pergi kerja." Okey, ataupun tudung tudung perempuan kan selalu comok kedut tu kan. Tudung perempuan ni bahaya tu perempuan. Kalau dah iron janganlah berani isi. Sebab apa? Boleh boleh meletup nanti. Dia macam bom boleh meletup. So, solusi dia adalah kita keluarkanlah tudung yang udah gosok, anti kedut dan sebagainya. Bahasa audience tu bahasa kita nak bercakap kepada kita banyak bakal pelanggan. Fadilah, maksudnya macam ni, kita secara santai, tak bahasa yang tak terlalu tinggi. Kalau korporat tu kita kena guna bahasa yang terlalu tinggi.
So macam kita ni cakap-cakap macam ni mungkin kita boleh guna bahasa pasar. Itu maksud saya bahasa audience. Okay, boleh faham? Alhamdulillah. Oh, sudah. Mana pergi ni? Oh, sekejap. Okay. Nampak dah? Nampak ke skrin? Okay. So, yang kedua tadi tuan-tuan dan puan, guna bahasa audience. So macam mana nak tahu? Bergantung kepada poin pertama tadi. Siapa kita punya sasaran pelanggan? So boleh dapat? So tuan-tuan dan puan, make sure korang tulis benda ni sangat penting untuk kita buat marketing. Sebab kita buat marketing, kita nak attention daripada kita punya pelanggan, prospek, bakal pelanggan kita. So macam mana kita nak attract dia orang? Inilah copywriting, inilah dapat attract dia orang untuk engage kepada kita. Especially kalau kita buat ads, advertising yang berbayar. Alright, so itu yang kedua. So yang ketiga tuan-tuan dan puan, yang ketiga ni bila kita dah buat copywriting, okay, kita dah tahu golongan sasaran pelanggan kita siapa, di mana mereka berada, okay, jandina, umur. So kita dah tahu dah kita nak gunakan bahasa apa kepada mereka ni. So kalau katakanlah you all target orang sekitar Kelantan, so gunalah dialek Kelantan, kecek Kelantan. So kalau you all dekat Sabah tadi, so gunalah bahasa setempat, bahasa Sabah. Kalau dekat Sarawak boleh guna bahasa Kamit kita. Nampak tak? Itu maksud saya, you all kena clear dulu siapa you all punya pelanggan dan gunakan bahasa audience. Kalau boleh bahasa setempat tu kalau you all target dekat lokasi you all tu lah. So orang lebih mudah engage dengan kita macam tu. Allah, kenapa pula ni? Okay. So yang ketiga tuan-tuan, pastikan you all highlightkan, okay, highlightkan you all punya USP produk, unique selling point. Apa produk you all ni? Apa F&B dia? Okay, apa features dia? Highlightkan tuan-tuan. Okay, features ni tuan-tuan, okay, fakta mengenai produk. Jangan terlalu highlight tentang produk. Boleh sikit-sikit je. Mungkin features tu you all boleh highlightkan color dia macam ni. So, ataupun packaging dia eksklusif gila. Ada gold stamping lagi. Itu je. Jangan terlalu banyak fakta sangat. Okay? Tetapi you all boleh highlightkan ini. Benefit. Apakah benefit produk tu? Apa yang pelanggan korang tu ataupun bakal pelanggan korang tu akan dapat menggunakan produk korang tu. Mungkin boleh mukakan flawless sepantas 14 hari kalau konsisten guna. So mungkin minuman, kalau jual minuman lah, minuman ni minum sebotol mengenyangkan 1 hari di bulan Ramadan nanti. Highlightkan benda tu. Apa yang pelanggan dapat? Itu benefit tuan-tuan. Jangan terlalu highlightkan features. Kita banyak highlight tentang produk. Produk ni dibuat daripada ini, produk ni mengandungi bahan organik lah, apalah semua tu, dot apa semua tu. Jangan terlalu highlight ni lah. Boleh highlight kan, tapi kurang. Tetapi highlightkan benefit. Apakah benefit ni, apakah pelanggan tu dapat bila guna produk kita. So, dapat satu tak, tuan-tuan? Okay. So jangan terlalu highlightkan tentang features dia, fakta produk. Right? So dapat satu setakat ni. Okay. Okay, alright. So dapat, alhamdulillah. So, tuan-tuan, yang keempat ni best. Saya biasa guna ni, tuan-tuan. Saya biasa guna ni. So, yang keempat ni adalah testimoni. Testimoni. Raufa. Raufa ni yang Sarawak tu kan? Betul kan? Raufa ni Sarawak tu yang jual Syakli. Tengok. Nampak tak? Ini nanti Raufa pun last month Okay, nanti ceritalah tentang tu. Okay, testimoni. Nampak tak? Highlightkan testimoni tuan-tuan.
So, apa testimoni yang kita nak highlight kan adalah result. Result. Kalau you all stokis yang banyak recruit agent, tunjukkan result agent you all yang dah buat duit, dah berjaya. Tunjukkan. Banyak highlightkan tentang testimoni. Okay. So, kalau agent lah. So, apa lagi result yang boleh di-highlightkan adalah pelanggan you all dah guna produk ni, dia apa nama tu, kesan tu sangat mendalam bagi dia, ataupun produk you all yang customer yang dah guna produk you all tu ada result. Share benda tu. Contoh dia dah guna you punya produk ni, okay, memang selepas dia guna 7 hari, okay, muka dia flawless gila. Ataupun tudung ni, pelanggan you all ni dah dapatkan tudung you all, dia guna ni tak perlu iron pun. So dia dah jimat masa. Tunjukkan result tu tuan-tuan. Sentiasa tunjukkan result. Okay, sentiasa tunjukkan result. So, kalau you all jual makanan, okay, tunjukkan result tu berapa paket dah jual. Berapa paket yang you all dah jual. Katakanlah produk ni dah terjual 10,000 paket dalam masa sebulan. Itu pun result. Kalau baju tu, okey, kalau baju tu Puan Niza, mungkin you boleh highlightkan siapa pelanggan you all dah gunakan. Pelanggan Niza ni, Puan Niza ni. Contoh, baju ni lembut, tak panas. Kan kadang-kadang kita pakai baju cotton. Boleh tahu tak baju apa? Baju t-shirt ke? Baju kan banyak. Baju kurung ke? Oh, baju asnuri. Baju asnuri. Baju asnuri kan tu, apa nama? Lembut. Kain dia lembut, tak panas. So kadang-kadang kalau kita pakai baju kurung tu kan, baju kurung tu kan kadang-kadang kita pakai cotton tu kadang-kadang panas, tak selesa, gatal. Dia boleh highlight kan tentang tu. Dan berapa banyak dah baju ni terjual sepanjang Asnuri ni lah. Saya rasa banyak. Asnuri pun dahsyat juga. Betul kan? Dan dia banyak juga testimoni. Testimoni tu HQ you boleh guna juga. Minta izin gunakan. So boleh highlightkan tentang testimoni. So testimoni ni result agent tu dah jual berapa, dah dapat berapa income dia, dah buat duit berapa. So kalau jual makanan berapa paket dah jual, kalau jual baju tadi mungkin dah 100,000 helai dia jual dalam masa setahun. Saya rasa lebih mungkin. You Puan je boleh tahu sebab produk Puan kan. Okay. So contoh kalau kita buat servis aircon ke apa, okay, kita dah 500 pelanggan dah dapatkan servis kami pasang aircon. Tu kalau servis. Apa lagi? Apa lagi boleh di-highlightkan? Mungkin you nak recruit agent, mungkin boleh letak, okey, kami dah bantu lebih kurang 1,000 orang agent buat 1,000 sebulan, contoh. Okay. So itu yang boleh di-highlightkan. Right? So tentang meminat ayat copywriting, membuat ayat jualan convert ni, kita akan lebih spesifikkan, lebih detailkan nanti kalau kita ada masa dan you all pun ada masa. Saya nak invite you all datang 9 hari bulan nanti kita punya seminar, okay, selama 1 hari. Dan bukan saya seorang je. Kita ada Coach Madi, kita ada Coach Farah, kita ada Sedama, kita ada saya. Kita akan share berdasarkan pengalaman kami sendiri, tuan-tuan. So you all boleh gunakan ni pengalaman kami ni untuk you all applykan kepada business you all supaya you all taklah banyak buat silap. Okay, dan tak banyak buang masa. Sebab tu kita buat seminar ni 1 hari dan yuran dia kalau ikutkan kita charge RM99 ataupun lebih sebelum tu. So tapi disebabkan hari ni kita bagi 59 je kot kan. Boleh ke Lashi? Nanti marah dia orang. Okay, kalau you all nak tahu nanti tentang seminar ni, detail seminar ni, you all boleh nanti klik link, nanti kita dah bagi link lah kat bawah. Okay, kalau service viral tadi Puan Azura, boleh gunakan berapa result pelanggan yang you dah ada. Contoh you dah bantu viralkan bisnes orang ni lebih 300 syarikat yang you dah bantu viralkan bisnes mereka. Dan selepas viral tu jualan mereka meningkat berapa kali.
mungkin double. So apa lagi yang offer yang you boleh berikan? Servis ni banyak sebenarnya you boleh highlightkan puan. Okay, so itu adalah poin yang keempat. Siapa dapat satu-satu? Tengok dah setengah jam. Okay, itu link dia. You all boleh save link ni, you all klik link ni, you all tanyalah admin kami. Okay, tanya macam mana nak pergi, macam mana nak join. Okay, dan lagi satu tuan-tuan dan puan, kalau you all ada team, agent, okay, katakanlah you all stockist, you all nak hantar team agent, kita ada special price untuk kalau yang daftar 10 orang. Ataupun you all kumpul-kumpul dekat sini 10 orang daftar, kita ada special price, tuan-tuan dan puan. Nak tahu lebih lanjut, boleh klik link tu. Okay, InsyaAllah banyak yang you all akan dapat belajar nanti. Macam mana nak membina konten, macam mana nak buat professional ID, macam mana nak buat video sales dan marketing. Dan itu akan you all gunakan untuk buat advertise nanti. Sebab kita akan tunjuk technical terus nanti. So bila you dah buat ni dan you dapat list, you akan belajar macam mana nak closing you punya prospek tadi, bakal pelanggannya tadi. Macam kita last week kan belajar dengan Sedama kan, itu baru sikit tuan-tuan. So banyak lagi yang dia akan share kan nanti, insyaAllah ya. Okay, so tuan-tuan, itu yang keempat tadi. So yang kelima adalah bila buat copywriting, tolong jangan meleret. Yang ni banyak yang kita selalu buat tuan-tuan. Jangan meleret. Okay, okay, jangan meleret. So, tuan-tuan, jangan terlalu berpanjang sangat. Okay? So, tulis ayat yang simple. Buat ayat yang simple. Okay? Buat simple je. Okay? Tapi simple, kena mudah faham. Simple dan mudah faham. Okay? Nampak tak? Dan tuan-tuan, dah mudah faham, make sure senang dibaca. Senang dibaca. So, macam mana nak senang dibaca tu? Make sure juga tuan-tuan puan ada perenggan. Kalau boleh, 3 ke 4 perenggan minimum. Ataupun 3 perenggan dah cukup dah. Kalau headline tu, make sure 2 perenggan je. Ataupun 1 baris je. Sebab kadang-kadang bila kita tulis tak ada perenggan langsung, terlalu panjang. Macam mana kita nak scan, prospek kita nak scan? Sebab orang tak akan baca terus. Dia akan scan dulu baru dia akan baca. Dan tuan-tuan puan, janganlah terlalu banyak emoji. Saya ada jumpa satu iklan. Mula-mula saya nak ambil. Saya nak screenshot. Sebab saya kenal lah. Tapi kan, tak apalah, saya dah nak tunjuk lah. Terlalu banyak emoji tuan-tuan. Kambing, semua dia tulis kambing lah, berapa gram lah, kilo lah, semua timbang. Macam semua dia masukkan. Kalau nak emoji tu 1-2 cukup. Jangan terlalu banyak. Headline dah emoji sampai ke bawah. Dan kesilapan bila buat macam tu, kita ada yang terakhir nanti saya akan share. So macam mana orang nak klik iklan kita tu? Lepas tu kita, alah, mahal lah buat Facebook ad. Tak ada orang pun. Susah dapat leads pun. Tak ada leads pun. Macam mana kita nak ada leads kalau kita sendiri tak kenal siapa pelanggan kita? Kita buat je. Produk ni untuk siapa? Semua orang boleh guna. Semua orang boleh guna. Ya, memang kita jual kambing. So, semua orang makan kambing. Tapi kena spesifik lah siapa yang ada duit untuk membeli. So, kalau kita target 18 ke 20 ke 25, 18 tu mungkin tak ada kerja lagi dalam perempuan. So adalah nanti kita akan detailkan lagi insyaAllah. So ini, make sure tuan-tuan buat macam ni. Jangan terlalu panjang sangat. Okay, sampai 5-6 baris. Kalau panjang tu pecah-pecahkan jadi 3 perenggan, 3 perenggan. Kenapa? Ya, dah dulu upah orang buat. Tapi kopi sakit mata baca. Banyak letak emoji. Betul, nampak tak? Sakit mata. Lepas tu tuan-tuan baca TNC Facebook tu. Okay? Baca. Jangan terlalu banyak sangat emoji tu. Nanti Facebook pun tak approve iklan tu. Dah approve? Yes, memang dia approve. Tapi sampai satu masa dia sendiri akan disapprove iklan tu.
So tuan puan, boleh dapat? Boleh dapat tak? Dapat satu? So nanti ubah. Siapa yang terlalu banyak emoji tu ubah. Janganlah cakap, alah kan cantik. Tuan-tuan puan, you nak buat copywriting ayat menjual yang cantik ke? Atau you nak buat copywriting yang convert? Sebab tu topik kita hari ni yang convert. Ayat copywriting convert. Bukan ayat copywriting yang cantik. Sama juga. Kalau you buat cantik-cantik, orang tak klik, orang tak engage, orang tak call, tak tanya, buat apa? You nak dapat sale ke tak? Ataupun memang you buat fardu kifayah, you buat orang lain tak payah. So you buat membazir je dekat Facebook tu. So dapat satu. Dapat ayat baru tak? Fardu kifayah, orang lain buat, you tak payah. Senang macam tu. Alah, pasal pula ni. Okay. So you all ada masa, saya advise, datanglah 9 hari bulan nanti. Hai, boleh share PTS dari awal? Apa maksud PTS tu? So, tuan-tuan dan puan, bila kita buat copywriting, okay, ini dah tahun 2022. Satu lagi, bila kita buat copywriting, tuan-tuan dan puan, guna ayat yang penuh. Jangan guna short form. Short form tu tak semua orang faham. Tengok macam ni saya pun tak faham. PTS tu apa? PTS tu publisher. PTS publisher. Jangan guna ayat yang short form. Guna ayat penuh. Biar kita nampak profesional. Points ke? Tengok. Kita tertanya-tanya, nampak? Saya pun tertanya. Nina Rosli pun tertanya. Apatah lagi kita punya prospek bila kita buat iklan. Dia pun tertanya. Nampak tak? So, tuan-tuan. So, tolong guna ayat penuh. Okay? So, itu yang kelima tadi, tuan-tuan. So, hopefully dapat satu, tuan-tuan. Okay? Okay, yang keenam ini, tuan-tuan, bila you dah buat, dekat situlah you akan belajar. Okay, you buat, you test, dan dekat situlah you akan improve. Dekat sini, tuan-tuan. Jangan buat padam. Buat je, tulis je, dan dekat situ you test, tengok engage ke tak. Dan dekat situlah you belajar improve. Especially kalau you all buat advertise, paid ads, advertise yang berbayar. Contoh Facebook ads, okay, IG ads, Google ads, TikTok ads. Marketing is about getting people attention. Kita nak tengok orang tu, kita nak tunjukkan kita punya produk tu, kita nak dapatkan perhatian supaya prospek kita tu nampak. Sebagai contoh, katakanlah kita pergi ke Pasar Borong. Okey, kita pergi ke Pasar Borong. Okey, pergi Pasar Borong. Nampak tak? Kita pergi masuk je Pasar Borong tu, kita tengok, bang, ayam, ikan, itik, sayur. So, kita pun sampai satu masa tak tahu nak pergi kat mana. Perasan siapa pernah macam tu? Faham tak? So, kita pergi Pasar Borong dengan bisin dekat situ dan masuk dekat situ, bang, ikan, itik, ayam, apa lagi? Sayur. Sampai kita tak tahu nak pilih yang mana satu. Sebab semua orang jerit-jerit macam tu. So, tuan-tuan puan, market pun macam tu, tuan-tuan puan. Market pun besar macam tu. Bisin, market tu bisin. So, macam mana kita nak dapat attention daripada bakal pelanggan kita, tuan-tuan puan. Sebab tu, you kena bina ayat jualan yang betul-betul spesifik dan you kena tahu siapa you punya golongan sasaran pelanggan. Kita nak tembak apa sharpshooter, tembak depan-depan, kena. So boleh faham tak? Dapat satu tak? So yang ketujuh ni agak panjang sikit. So yang tujuh dia nak panjang sikit. So sebelum saya pergi kepada yang ketujuh ni, okey, seminar boom fee tu berapa? Satu hari puan, kita bagi RM59 je. You belajar satu hari. Dan kita bagi lagi bonus ni, kita bagi sebulan ada dalam tu kita ada bagi coaching lagi percuma.
Mungkin dalam sebulan tu, seminggu giliran Coach Madi. Seminggu mungkin Coach Farah. Minggu ketiga mungkin Sedama. Keempat mungkin saya. So, kalau you ada situasi ataupun you ada cabaran, contoh IG you buat tak jadi ke apa ke, masuk coaching tu nanti, dekat situlah kita akan betulkan, optimize kan. Nampak tak? Kita bagi free coaching, betul kan? Coach? Coach Farah? Puan Farah, betul kan? Betul kan? Dekat kita punya bonus tu kan? Betul ke? Ya, betul. Kita bagi support. Sebab kita nak support tuan-tuan puan. So, kenapa tuan-tuan puan? Kenapa kita invite you all datang? Yang nombor 7 sebelum nanti saya akan share. Saya nak tunjukkan sedikit case study. Okay? Sebelum saya panggil case study tu, jap. Kenapa saya nak invite you all datang untuk seminar 9 April? Okay, 9 April tu. Kenapa tuan-tuan puan? Okay. Kita 1 April kita akan beralih ke fasa endemik. Betul? So kita akan beralih ke fasa endemik. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, 1 April ni juga orang akan apply keluar KWSP one off 10,000. Tuan-tuan dan puan, nampak tak? So, dalam 20 hari bulan duit 10K tu akan masuk. So, kalau 10,000 tuan-tuan dan puan kali dengan 24 juta kalau orang keluar, kita dekat situ ada 2.2 bilion duit. Maksudnya duit dekat market tu dah ada 2.2 sebab semua orang keluar. SP kalau data 24 lah, saya tak tahulah kalau dia orang semua 24 juta tu keluar. Mungkin ada separuh pun, tapi poin dia adalah duit tu dah ada dekat situ. So, tuan-tuan puan, kalau you tak belajar macam mana you nak buat marketing, nak dapatkan people punya attention untuk you punya produk, so macam mana dia orang nak beli nanti kalau dia orang dah ada duit? So inilah peluang you untuk buat marketing supaya orang kenal you, orang nampak you, orang tahu kewujudan tentang bisnes you. Dan bila orang tahu, orang nampak you dan orang dah percaya dekat you, bila dia ada duit nanti, di situlah dia akan beli, tuan-tuan puan. Apalah sangat RM59 tu kalau you belajar satu hari nanti. Dan insya-Allah tuan-tuan puan, kalau you apply apa yang kita ajar, insya-Allah RM59 ni mungkin you akan dapat buat lebih. Nampak tak? So itu. Ada banyak lagi lah. Banyak lagi lah sebenarnya duit pekat market 1 bulan ni besar gila. So, wah, murah tu, but memang betul-betul guide nak buat content kan. Yes, memang kita akan tunjukkan step by step nanti Maria, Puan Maria. You beri peluang untuk diri you belajar. Datang, belajar, okay? Dan you tengok apa yang kita akan share nanti. Right? So, sebelum saya teruskan, so saya nak invite seorang dia ni. Kak Jah. Mana Kak Jah? Ada kat sini ke Kak Jah? Saya nak invite dia. Saya nak you all dengar. Dia ubah je copywriting perempuan, berubah dia punya sale. Bukan setakat teknikal, tetapi ia melibatkan dia copywriting tu sendiri, teman-teman. Ayat menjual tu, macam mana kita nak yakinkan pelanggan. Okay, mana Kak Jah? Ada tak Kak Jah sini? Tu Kak Jah ada. Okay, Loshi, boleh tak ni apa nama Kak Jah tu ask to unmute? Saya boleh? Ni. So you all dengar case study dia. Saya sendiri interview dia, you dengar nanti case study ni. Dan tuan-tuan puan, dia jual ayam kampung je dulu dekat Sekincan. Bukan Kuala Lumpur bandaraya yang besar. So dia ada ayam kampung dengan satu lagi sekarang ni apa nama dia? Nanti dia bagi tahulah. So Kak Jah, boleh unmute. Macam mana saya nak ni? Dengar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey Kak Jah. Selamat malam Kak Jah. Selamat malam. So Kak Jah, terima kasih ada sudi jadi guest, special guest hari ni. Okey Kak Jah, boleh kenalkan diri dan Kak Jah buat bisnes apa? Okey. Assalamualaikum semua. Saya Kak Jah. Senang panggil Kak Jah lah. Okey, nama sebenar Rusniza. Okey, sebelum ni saya memang full time untuk buat online business online.
okey, saya ada produk untuk 2 produk yang saya fokus, sambal dan juga ayam kampung. So Okey, sambal. sebelum ni memang fokus kepada ayam kampung lah. Fokus ayam kampung. Tapi sebabkan stok ayam kampung susah dan mahal sekarang, saya terpaksa stop dan saya fokus pada saya punya produk yang main iaitu sambal tahun Jawa. Okey. You Itu all produk dengar main saya lah. Sekejap Sekejap Kak sekejap. Nampak tak? Dia jual ayam kampung. Sebelum akak belajar, kita dan copywriting tu kita ubah dalam kelas. Betul tak Kak? Ya, betul. Sebab kita ada sesi one to one dengan dia. Okey. So Kak, selepas akak tukar copywriting tu, akak post dekat grup sahaja. Ayam kampung akak habis, sold out. Betul tak? Okey, Betul. akak cerita sikit. Apa Okey. selepas akak tukar ayat jualan tu? Okey, memang mula-mula saya tu memang ayat tu memang fail lah. Banyak yang saya rasa macam ayat yang gunakan emoji tu sebenarnya tak menarik. Tak, bagi saya lah tak menarik. Sebenarnya ayat kita fokus lebih kepada story. Yes. Saya punya ayat lebih kepada story. Kita lebih bercerita pengalaman pelanggan kita. Itu yang saya punya ubahlah bila coach dah ajar. Dan banyak yang coach betulkan saya punya ayat tu kan. Sebab sebelum ni ayat kita lebih bercerita berkenaan produk. So orang tak Ayam. Sampai orang gemuk tak orang. suka Lepas tu kan dia sebenarnya punya sebab emoji tuan-tuan dan puan. Masya ya. Allah, tabarakallah. Dia punya emoji tu seram nak tengok. Kan sebab Apa? emoji tu sebenarnya tak membantu pun sebenarnya, tapi ayat kita punya copywriting tu lebih kepada pengalaman, dan kalau boleh kita bercerita ataupun story kan kita punya testimoni tu, baru dia boleh maksudnya benda yang real, benda tu memang real. Dan macam sekarang lebih kepada orang lebih suka buat live video semua kan, so kita macam saya tak pandai nak buat live lagi. Saya lebih kepada copywriting lah. So ayat yang biasa saya akan create, saya akan buat ayat dan saya akan post pada coach untuk bantu betulkan ayat saya macam tu. Betul. Kadang-kadang sampai 12.30 pagi kan. 1 pagi Ya, pun kita ni kan. 2 pagi pun masih memasak lagi kan coach. Betul. Nampak tak? Selepas dia betulkan tu, berapa ratus ekor ayam akak terjual. Sampai dia punya runner dah tak boleh nak hantar dah. Tak buat dekat dia punya box. Tak buat dekat dia Jual punya ayam box. kampung dekat Sekincan kalau you Betul. all dekat bandar besar tu tak tahulah. Kalau cakap ayam tak boleh jual. Kita ada banyak lagi. Ayam RM1 pun ada. Tapi kita di ayam kampung tu. Okey. So, Ayam kampung tu Kak Jah. Berapa ratus ekor yang terjual selepas tu? okey. Oh banyak. Okey, mula-mula saya Banyak. punya mula-mula macam sebenarnya try juga gunakan dekat grup-grup. Okey, so bila buat dekat grup tu memang sendu sangatlah, memang sendu. Diklik je. Lepas tu sendu sangat. Lepas tu pergi dekat, bila kita buat page tu pun, bila kita guna ayat, bila copywriting tu tak menarik pun sendu sangat, klik-klik je. Dekat 3 hari ke seminggu jugalah masa mula-mula tu coach kan. Bila buat tu memang tak ada sambutan, sampai cakap dengan coach macam mana ni tak ada orang PM pun kan. So bila saya jumpa dan saya fokus pada copywriting tu, bila saya fokus memang coach tolong bantu saya tengok ayat copywriting yang saya dah buat ni, cuba coach tengok balik saya kata kan. So start daripada situ ayam saya memang daripada hari maksudnya dalam seminggu tu lah, saya boleh kata seminggu daripada orang kata 30 ekor, 40 ekor, kita boleh cecah sehingga 700 ekor. Masa Nampak tu tak tuan-puan? 30 ekor kot jual 700. Of course lah ada strategi itu dalam kita punya, sebab dia join kita punya mentoring 3 bulan, so adalah benda kita adjust. Nampak tak? 700 ekor kot. 30 ekor jadi 700 ekor. Nampak tak? Itu satu. Lepas tu bila kita buat ads technical secara spesifik, betul tak Kak? Betul. Satu Saya lagi, cakap dekat Kak kena buat ni. Jangan buat ni. Jual siapa ni? Semua boleh. Buat lu. Adalah. Ini kalau you all hati tisu tak boleh lah. Nampak? So, kita ubah semua tu, adjust.
Okay, saya just nak cerita sedikit macam bila kita reply customer pun, okay, saya try buat guna robot kan coach yang orang kata cuba nak reply. Tapi dia sebenarnya bergantung pada produk apa yang kita jual. Sebab macam produk ayam ni, orang nak dia macam pergi kat pasar raya pun dia boleh dapat ayam yang macam ni. Dia dapat macam ni. Jadi saya lebih, orang kata lebih kepada mereply Highlight kita. USP. Kita maksudnya kita reply tak apalah, memanglah rasa penat bila mereply tu, bila sale masuk gila-gila tu saya rasa macam stres lah, terpaksa gunakan anak apa semua untuk support reply customer kan. So bila daripada tu start daripada tu saya faham customer ni lebih suka dilayan. Memang dia nak kita layan untuk orang kata bila dia bertanya kita reply, bila kita bertanya. So maknanya daripada segi closing tu pun juga sebenarnya bila kita dah dapat customer, untuk cara mereply pun sebenarnya customer kadang tu tak suka menggunakan robot. Dia lebih suka kita pada manual, dan bila kita manual ni kita boleh bersembang. Bila bersembang itu yang jadikan kita closing. Dan sampai sekarang lah sebenarnya walaupun saya dah tak ada stok ayam, tapi saya usahakan juga untuk cari ayam untuk bagi customer yang orang kata yang memang repeat order dengan saya. Sampai sekarang. Masih ada repeat order. Alhamdulillah lah, orang cakap kan dah ganti tahun pun masih lagi repeat order. Sebab kita layan, kita jadikan dia kawan. Macam tu. So, nampak tak? Itu perubahan dia. Dari 30 pergi 700 ekor. Meninggal babe. Sampai dia cakap macam mana reply. Saya kadang-kadang tengok teks dia. Akak ni buat padu kifayah bukanlah waktu tu tak ada ayat padu kifayah ni. Saya cakap dekat dia, akak ni buat zakat ni. Banyak tak reply lagi ni. Sampai dia off ads. Dan tahu tak bajet dia berapa letak? Dia tak RM30. RM30. Tuan-tuan dan puan, kita ajar orang tak letak bajet besar, bajet kecil, tapi kita tahu macam mana apa kita nak target. Itu dalam kelas nanti you all boleh belajar insya-Allah. Okay, kita tunjuk. So, itu. Dan sekarang ni banyaklah improve akak ni. Dari dia sekarang ni sambal dia dari biasa dah ada post sendiri, dia dah ada web sendiri, dah ada team. Nampak tak? Jual ayam je. Lepas tu ubah pergi sambal. Sambal tu kita buat berapa kak? Lagi rendah bajet dia. Okey, macam sambal sampai tu tak cukup pinggan mangkuk nak masak. Itu adalah margin sambal sangat rendah kot. Sebab itu saya boleh fokus pada sambal balik, sebab margin dan orang kata profit tu bukan profit, maksudnya cost tu kurang, rendah, agak rendah. Sebab kita dapat banyak value kan, kita dapat banyak dia punya jumlah packaging tu. Sebab tu saya ni, dan cuma nak remind kawan-kawan lah. Maksudnya kalau kata kita start berniaga tu, kita kena fokus, kita kena tahu kita punya keuntungan berapa persen kita nak ambil daripada situ. Jangan salah. Betul. Bila saya cakap dekat dia, akak kalau akak berniaga macam ni, akak ni baik akak buat zakat je. Ya, betul. So saya suruh dia kira kos balik, kita betulkan kos balik. Adalah benda yang kita betulkan semua. Lepas tu sekarang dia packaging dia dah menarik, dia dah ada. And then bila kita, yalah coach, bila kita maksudnya bila customer dah masuk dekat kita punya audience, dah masuk dekat kita punya lead. Okay, bila kita layan customer, sebenarnya customer ni sebenarnya mampu. Cuma cara kita nak mereply sahaja. Bergantung pada kita jugalah, ataupun kita punya staff, ataupun kita punya siapa yang menjawab mesej tu. Sebenarnya customer memang bila dia PM tu maknanya dia mampu. Itu yang saya faham benda ni kan. Bila kita buat ayat copywriting tu pun sebenarnya sebabkan copywriting tu, kita punya power copywriting tu lah yang menyebabkan dia PM kita. So itu adalah peluang lah. So, maksudnya bila kita nak buat closing dan dia mampu beli, walaupun mula-mula harga ayam tu kelakar. Memang rendah sangat-sangat berbanding dengan pasaran, dan kita try market harga sampai RM39 pun orang beli. Ayam kampung asli. Orang nampak tak? Saya suruh dia orang naikkan harga bukan buang harga Kita ada lagi banyak, ada yang jual 15, saya suruh dia jadikan RM100. Adalah tapi dia orang tak ni, kita cuma Kak Jah seorang je. Okey Kak Jah, terima kasih share. Sama. Terima kasih semua coach. Terima kasih. All the best Kak. Okay, thank you. Alright. So, dapat satu tak daripada sharing Kak Jah tadi? Nampak tak tuan-tuan puan? Sebab tu tuan puan, kalau you terror gila buat teknikal, tak guna tuan puan. Tak guna. You jangan cakaplah saya nak advance ni, advance tu. Janganlah tuan-tuan. You kentut, tangkap, sedut dalam-dalam. Okay? You kena spesifik. Benda yang spesifik pelanggan you siapa. You kena clear benda tu dulu. Kalau you nak lebih lagi, you datanglah nanti.
InsyaAllah saya akan cuba bantu you. Tapi jangan stok tak ada, jangan marah pula. Okay? So, tuan-tuan puan, nampak tak? Dia ubah je copywriting, berubahlah bisnes dia. So, tuan-tuan puan, siapa yang terlalu banyak guna emoji tu, janganlah buat emoji lagi lepas ni. Ubahlah. Okay, nak dengar, dengar. Tak nak, it's your choice. Okay? It's your life. Tapi kita advise you untuk you ubah supaya you dapat result. Dan sama juga, kita invite you untuk datang kelas seminar kita 9 hari bulan nanti untuk kita tunjukkan lebih detail. Tak logik kan puan 1 jam nak cerita semua. Nanti you all pun bukan buat semua. Itu masalah juga. Bila dah belajar tak nak buat. Itu pun masalah juga. Kalau guru dari langit turun berkepak sekalipun, kalau kita sendiri tak bertindak, tak buat tindakan, tak jadi juga. Dah kenapa aku tak boleh share screen? So kita sambung. So siapa nak lagi? Nak sambung ke tadi? Tak nak je. Semua dah tidur ke? Malam minggu lah. Alamak, lupa lah. Okey lah, semua dah tidur dah ni rasanya. Thank you Kak Jah. Semua dah tidur tak nak dah Tak nak, kita boleh stop dah. Ngam-ngam dah ke 10. Hafal lagi? Nak sambung lagi? Nak. Okey. Kita puan, jom kita sambung. Okey. So, tuan-tuan puan, yang ketujuh, yang terakhir adalah structure copywriting. Ini structure yang you all wajib ada bila you all membuat ayat jualan yang nak datangkan sales. Okay. So, pertama sekali tuan-tuan puan, you kena ada headline. Okay. Dan headline ni mesti spesifik. Sebab tu you kena clear siapa you punya sasaran pelanggan. Kena spesifik tuan-tuan puan. Okay. Dan headline ni, untuk you buat headline ni, you boleh gunakan, pertama, you boleh gunakan you punya testimoni pelanggan sebagai you punya headline. Sangat powerful testimoni pelanggan ni tuan-tuan puan. Okay. Yang kedua, tuan-tuan puan, boleh gunakan apakah isu, apakah masalah yang pelanggan hadapi. Dan you nak dekat situ nak bantu dia orang. Dengan produk you nak bagi solusi kepada masalah yang dia hadapi. So itu you boleh gunakan. Okay, so ada beberapa lagi lah ayat. Mungkin you boleh gunakan fakta mengenai produk you. Produk ni dah terjual hampir 10,000 paket sebulan. Itu contoh. Okay, itulah contoh yang you boleh gunakan sebagai you punya headline. Okay, boleh? So teman-teman, bila you nak buat copywriting, penting sekali you kena ada headline. Dan headline tu you kena spesifikkan dia. Jangan terlalu general. Sebab apa? Bila you spesifik, you lebih tepat tuan-tuan puan. Dan ads you lebih perform. Alright? Okay, itu tadi. So yang kedua tuan-tuan puan adalah kita kena ada intro. Selepas headline, kita kena ada intro. Intro ni adalah ayat support kepada kita punya headline tadi. So apa kita punya headline? So mesti kena ada intro. Jerawat hilang dalam masa 7 hari. Macam tak percayalah selepas guna produk A ni, muka nampak flawless. Pori-pori pun dah mengecil. Contohlah. Dan jerawat nampak kecil selepas guna 7 hari. Itu contoh yang you all boleh create berdasarkan you all punya produk. Okay. So yang ketiga adalah FNB. Okay, features and benefit. Okay, apa you all punya produk ni? Produk kita ni guna packaging ni. So kalau kita nak post, dijamin tak kemik ke apa ke, tak rosak. So benefit ni apa yang dia akan dapat? Macam saya explain tadi. Apa yang bakal prospek you all akan dapat? Contoh mungkin dia Kak Jah tadi jual ayam kampung. So dia akan dapat apa? Ayam kampung yang halal, confirm, sembelih, halal 100%, keluaran Muslim. Dan ayam kampung tu dia bagi apa, dedak makan sendiri. Itu contoh. Apa you all punya produk? You all kena tulis lah. Sebab tu tuan-puan,
bila nak buat marketing, you kena buat pre-marketing. You kena kenal customer avatar, dan barulah you buat semua ni, dah plan semua ni, gambar dah ada semua, baru you buat marketing. Bukannya buka ads manager, ads. Buka ads manager tekan ads. Buka ads manager tekan ads. Lama-lama baik you buat zakat je. Kan? Lepas tu dapat lead. Okay? Dan lagi satu tuan-puan, kira betul-betul margin tu. Kalau boleh 25% ke 35% ke atas. So kalau you all buat margin rendah dari tu, baik letak ASB je. Kan? Buat apa nak buat bisnes, tak pening kepala. Itu contohlah. Okay? So tuan-puan, selepas you dah ada headline, you dah ada intro, you dah ada F&B, you kena ada offer yang digilai pelanggan. Yang digilai, apa yang offer yang digilai dia? Yang disukai, okay? Dan dia kena bertindak sekarang dengan you punya offer. Bertindak sekarang. Okay, offer you kena menarik. Kena, orang tu memang kena ambil sekarang. So kenapa dia ambil sekarang? Sebab tu you kena clear siapa you punya pelanggan tadi. Dan apa isu dia yang you nak selesaikan. So kalau dia tak bertindak sekarang, apa akan terjadi dia? Mungkin dia ada muka berjerawat. Dia nak kahwin. Okay, dia nak kahwin. Sebagai contoh, dia nak kahwin. Okay. So kalau dia tak bertindak sekarang, apa akan jadi? So nanti gambar dia tak cantik, gambar berkahwin nanti, bersanding nanti. Kebanyakan orang mesti nak suka nampak cantik di hari persandingan dia, betul kan? So inilah peluang you bantu dia. Sama juga tuan-tuan puan, kalau you all jual, siapa jual EO dekat sini? Diffuser. Siapa jual EO dengan diffuser kat sini? Ada tak sahabat-sahabat yang jual EO dengan diffuser kat sini? Tak ada Tak ada, tak apa. Okay? So ini tuan-puan, you kena buat offer yang orang betul-betul gila-gila nak dapatkan. Selepas tu, you dah ada copywriting ni, you dah ada headline, intro, F&B, you dah ada offer. Yang terakhir tuan-puan, you kena letak CTA, call to action. Okay, call to action. Di mana dekat sini, apakah tindakan prospek tu? You nak prospek tu buat apa? Klik link ke, PM ke, WhatsApp ke, apa ke? You kena spesifik. You punya CTA ni. You dah buat copywriting gila, CTA tak ada. Tak guna juga. So biasanya tuan-tuan, orang suka bahagian offer, CTA tu nampak mudah. Dia dah suka dengan you punya offer. CTA tu make sure you bagi prospek tu senang berurusan dengan you. Jangan pergi klik sana, klik sini, DM sana, DM sini. Kalau you guna WhatsApp, biasanya kebiasaannya banyak orang guna WhatsApp kan. You fokus terus guna WhatsApp. You boleh guna whatsapp.mind tu ke apa ke, ataupun klik sini ke. You boleh track kalau you buat ads. So itulah tuan-tuan yang saya nak share hari ni. So banyak lagi saya nak share. Ada berapa muka surat lagi ni? Banyak. Tapi saya akan share pada 9 April 9 April nanti, insyaAllah. So tuan-tuan, siapa ada soalan nak tanya? Kita ada juga siapa yang ubah copywritingnya terus buat sale. Yang dia ni selalu buat sale, buat ads ke laut. Mana Rafa ni dah hilang dah. So tuan-tuan, ada soalan nak tanya tak? So itu dah saya nak share tadi, 7 tips bagaimana you all nak membina ayat jualan yang convert. Bukannya ayat jualan yang cantik. So tuan-tuan, banyak benda yang kita akan share nanti. Kita pun akan share tactical Facebook ads. Benda ni kita share dalam kelas nantilah. So you all bila join seminar tu nanti, make sure you all guna 2 device. Kita boleh buat sama-sama practical tentang Facebook ads tu nanti. Kalau nak lah. Seminar online ke? Ya betul. So far kita memang online. Okay, kita memang online. Belum ada offline lagi. Dan online ni mudah tuan-tuan.
you all tak perlu nak travel. Satu, you dah jimat kos. You boleh belajar di mana-mana je. Walaupun you travel, you boleh belajar. Dan kalau kita buat seminar offline, takkanlah harga RM59. Kita ada kos lagi, dewan dan sebagainya. Dan you all pula ada kos. Nak pergi travel, minyak, makan dan sebagainya lagi. So online ni mudah tuan-tuan. Kita gunakan teknologi yang ada sekarang. Okay, online. Iaitu Zoom meeting. Kita guna Zoom ni. Okay, dia online ke offline ke, dua-dua sama je sebenarnya. Kalau offline, you tak bagi full attention, you tak berikan komitmen, tak sediakan diri you untuk belajar, okay, tak bagi full komitmen, pun akan loss juga. Sama juga online. Kalau kita, maksudnya, kita sendiri yang kena prepare, kita sendiri yang kena bersedia untuk belajar, kita sendiri kena bersedia untuk menerima. Kalau you sendiri tak bersedia untuk menerima, macam mana you nak dapat? Pertama sekali, you kena memberi dan you menerima. Baru you akan terima. Dan you kena ready juga untuk menerima. Baru you akan dapat semua tu. Kalau niche natural skincare, copywriting and power macam mana? Itu nanti Puan Farah akan ajar you macam mana you buat video. Tak payah copywriting panjang-panjang, pendek je. Buat video je. Copywriting ni tuan-tuan, tak ada benda yang power sebenarnya. Kalau you clear you punya sasaran pelanggan dan kena dengan masalah dia, insyaAllah you boleh boleh jual kat dia. Dan saya bukanlah sipu copywriting. Dan saya tak bagi tahu copywriting saya terbaik, tidak. Tapi saya share berdasarkan pengalaman saya dan kita dah guide kita punya student. Okay. Yang dekat kampung ke, jual air kampung ke, telur air kampung ke, insyaAllah semua boleh, asalkan you nak beri komitmen untuk belajar. So siapa ada soalan nak tanya? Cuma dah buat video dengan Farah, cuma ads dia belum sebab tak reti. Okay, ads tu nanti datang Puan, kita belajar sama-sama. InsyaAllah boleh. Video Puan Farah dah bagi power tu, you tekan ads dia. Nanti saya akan tunjuk dekat seminar nanti macam mana kita nak tahu siapa pelanggan kita. You all banyak pening tentang interest kan? Saya tak guna interest berapa tahun dah. Itu bahagian nantilah kita akan share. Alright? So ada soalan lagi nak tanya tak? Kalau video dah ada, Puan Farah bagi tu, you post je Puan, memang power gila. Itu link tuan-tuan puan. Okay? You all kalau ada team, okay? Team, agent ke, you nak sale, macam mana nak increasekan sale ke, ini peluang you belajar. Sebab sinar hari bulan tu awal-awal Ramadan lagi. So itulah pecutan you untuk lonjakkan jualan you sempena bulan Ramadan nanti. Dan jangan kedekut hantar tim tuan-tuan puan, hantar tim untuk belajar. You dah ada jalan shortcut dah. Kami tunjukkan, kami yang guide team you. Okay, you hantar je team. Kita akan guide, kita akan tunjukkan. Agent ke apa ke. You buatlah amal jariah sempena Ramadan nanti. 59 reseller pun boleh bayar. Business is always be different. Betul tu. Betul. 59 tu. Yes, betul. 59 apalah sangat kalau you belajar macam Kak Jar tadi kan. Boleh jual 700 ekor ayam. You bayangkan ayam tu sekilo. Malah lah kita kira sendirilah. Kita ada juga ayam RM1 kan. Banyak sebenarnya. Saya nak saya nak panggil orang seorang-seorang kan hari ni. Ada yang baru buat online 2 bulan. Tak apalah, masa tak cukup kan. Kita buat sejam je. Dan lagi satu, sejam apa je kita boleh nak sampaikan, takkan nak sampai semua. Nanti pening pula kepala you all. Okay, so ada soalan nak tanya tak? So far tuan-tuan puan, dapat sesuatu tak sesi kita malam ni tuan-tuan puan? Siapa belajar sesuatu sesi malam ni? Dah hilang dah semua. Saya still one man show. Tak apa, one man show tu kita boleh recruit team nanti. By the way, you founder ke? Maria, Bendy ni founder Banyak, Alhamdulillah. Yusuf Daud dapat. Terima kasih. So, saya alalkan ilmu malam ni. So, you all boleh start malam ni gunakan apa yang you belajar ni, you start apply kepada business you. Dan saya doakan business you melonjaklah jualan nanti, insyaAllah. So, tuan-tuan, guna je apa yang kita share ni, tuan-tuan.
Guna je. Ini yang kita dah guna lama dah. Dan benda ni pun kita dah share dah. Betul. Seminar ada bayar 59. Ya, Lucy. Betul. 59. Okay. So, saya halalkan segala hari ni. Ilmu kita share hari ni, saya halalkan. Dan saya doakan you all kaya dunia akhirat. Dan you all sentiasa memberi manfaat kepada orang lain. Jangan lupa, you all dah dapat sesuatu, share nanti apa yang you all belajar. Tag saya, tag Wan Farah, tag Loshi, okay? Tag Sedama, apa yang you all belajar dekat Booms Academy. Sebab benda ni kita bagi free, tapi guru saya pesan walaupun free, bagi secara premium. Maksudnya freemium, walaupun percuma. So apatah lagi kalau berbayar nanti. Sekarang you all belajar, dapat sesuatu kan? Banyak juga kan? So dalam kelas nanti agak-agak banyak lagi tak you all akan dapat? Terima kasih semua. Okay. You all pun thank you juga sudi luangkan masa untuk belajar hari ni. Ciri-ciri orang berjaya adalah dia buat sesuatu sampai habis. Dan dia luangkan masa untuk buat, belajar, improve dan you all akan dapat result. InsyaAllah. So itu saja untuk kelas hari ni. So nak selfie dulu ke? Loshi? Wan Farah? Okay. So 51 yang masuk ni dan dekat FB Live saya dah tahu berapa. Saya doakan you all besok melonjak-lonjak lah bulan ni. Maaf nak tidur tak apa. Okay, jom kita selfie dulu. Macam mana Saya pakai PC ni tak ada bilang. Biasa guna laptop. Print screen Oh. Tak apalah. Satu, dua. Alright tuan-tuan, kita jumpa lagi sesi akan datang. Jangan lupa tuan-tuan, sesi minggu depan dia tak jadi Sabtu malam sebab kita berterawih. Saya dipahamkan mungkin kita Sabtu pagi ataupun Ahad pagi. Loci, Coach Farah, diawalkan nanti, yes. Sabtu pagi kan? Ataupun Ahad pagi. Sebelum puasa maybe. Sabtu pagi. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan. Sesi bersama Loshi mengenai Instagram. Kita bulan Ramadan nanti kita bagi kelas juga, tetapi kita buat pagi. Sebab malam tu kita nak pergi tarawih. So, tuan-tuan dan puan, inilah peluang you all awal Ramadan nanti you belajar lagi. Okey, 2004 ni 9 sampai 10 pagi. So, take note ni tuan-tuan. Dan kalau boleh, tolong share. Invite rakan-rakan masuk dekat kelas Facebook group ni. Invite dia orang. Okey? Kita nak bagi kelas secara percuma. Invite dia orang. Boleh? So invite dia, team you all ke, stokis ke. You all kalau stokis, invite you all punya dropship ke, agent ke. So kita nak bagi you all bulan puasa ni gila-gila punya. Okay, boleh? Invite dia orang ya. Janji tau. Jangan lupa juga tag nanti. Tag kita orang nanti semua. Share learning point, tag. Boleh? So itu saja kot dari saya. Loshi, yang lain nak cakap ke? Tak ada? Okay, alright. Itu saja. Yang baik semua dari Allah, yang tak baik semua kelemahan saya sendiri. Kita jumpa lagi Sabtu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.